Okay, Assalamualaikum. Apa Waalaikumsalam, khabar baik. khabar hari ni? Okay. Alhamdulillah. Okey. Okay, boleh awak perkenalkan sedikit tentang diri awak? Nama saya Nurul Amini Hazika. Saya ambil kos kaunseling Islami. Saya tinggal di Kedah. Sekarang saya SEM 4. Okay. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya perkenalkan diri saya Ahmad Muaz bin Arzami, kos kaunseling Islami. Sekarang ni SEM 4 juga. Saya stay kat Kemunting, Perak. Awak pernah ikut mana-mana sesi kaunseling sebelum ni? Tak pernah. Tak pernah? Okay, kalau macam tu saya akan terangkan sedikit tentang kaunseling yang awak ikuti sekarang. Sesi kaunseling individu yang melibatkan saya sebagai kaunselor dan awak sebagai klien. Okay, sekarang saya akan ingatkan bahawa dalam sesi ini kita akan terikat dalam etika kerahsiaan, di mana kita tidak akan menceritakan apa je yang macam mana? Kita tidak ceritakan apa je dekat orang luar yang kita tak kenal dan masalah yang dihadapi oleh awak melibatkan perbincangan orang ketiga. Jadi awak setuju tentang apa yang saya cakap kan? Setuju. Okay, sebelum tu sebelum kita mula, isu apa yang ingin dikongsikan oleh awak? Saya nak kongsikan isu personality lah. Tentang Personality. Okay, kalau awak tak boleh awak cerita sikit tentang isu yang dihadapi. Saya nak ceritakan tentang isu yang saya ni masa saya form 5, saya pernah ada isu dulu. Saya dengan kawan saya, masa tu kita orang kawan baik, kawan rapat lah. And then saya ada rapat dengan seorang cikgu ni. Lepas tu cikgu tu masuk masa saya form 4, 3 4. Cikgu tu pandai mengajar, dia ajar subjek sejarah. Then saya dengan cikgu tu rapat lah, sebab dia pandai mengajar. Bila dia mengajar saya faham. Lepas tu rapat sebab saya banyak buat latihan, semua tu je. And then saya tahu lah kawan saya ni, kawan baik saya ni dengki atau kenapa. Dia, saya tak tahulah dia dengki apa. Dia masuk bilik kaunseling masa nak dekat SPM. Dia cerita masa form 5, cikgu tu masuk masa form 4. Dia masuk bilik kaunseling. Masa tu saya tak fikir apa-apa lah. Dia macam mungkin dia ada apa-apa isu lah nak kongsikan dengan cikgu kaunseling. And then dia keluar je bilik kaunseling, dia cakap macam ni dekat saya, ni cikgu kaunseling panggil. Tu saya pun macam okay, masuk bilik kaunseling. Cikgu kaunseling tu tak ada cakap apa-apa tau pasal cikgu sejarah tu. And then dia tanya ni okey ke apa semua tu kan. Lepas tu saya keluar. And then saya masuk kelas. Dia tanya macam ni, kawan saya tanya macam ni, cikgu kaunseling ada cakap apa tak pasal cikgu sejarah ni? So saya cakap tak ada pun. Dia cuba tanya aku okey ke tak, aku kat rumah macam mana tu je. And then dia terkejut lah. Macam serius lah. So saya cakap tak ada pun. Lepas tu bila dah lama, kenapa cikgu kaunseling cakap apa kat kau, kat hang ni? Lepas tu cakap
tak ada apa. Lepas tu saya tanya, betul lah, kenapa? Lepas tu dia cakap, sebenarnya kan aku ceritakan yang tak, sebenarnya aku cerita dekat ini. Masa saya tanya on the spot tu, dia tak jawab lah. Ini cerita yang dah seminggu lepas yang dia jumpa cikgu kaunseling. And then saya tanya dia, kenapa? Lepas tu saya cakap, aku cerita yang hang dengan cikgu Syafiq duk sembang dengan cikgu kaunseling pasal macam mana dia cerita macam ni. Dia cakap, saya dengan cikgu, dia cerita macam ni, saya dengan cikgu kaunseling tu sembang pasal kawan saya dengan cikgu sejarah. And then saya cakap lah, kenapa buat macam tu? Aku tak pernah cakap macam tu kan. Lepas tu dia cakap, aku jealous tengok hang dengan cikgu sejarah tu. Lepas tu saya cakap lah, serius lah, aku dengan cikgu sejarah tu tak ada apa-apa pun, cuma cikgu anak murid je semua tu. Lepas je dari tu, saya susah nak percayakan orang. Kalau kawan macam tu je, tak ada nak ceritakan apa-apa ke tak ada, just kawan. Sekarang pun saya dah tak banyak ceritakan apa-apa kat dia, saya simpan, tak pun saya luahkan dekat partner. Tu je. Masa saya form 4 ke form 5, kita orang ada banyak isu, kita orang banyak bergaduh. Bukan saya bergaduh dengan dia, tak. Dia macam apa yang dia tak puas hati, dia up status. Banyak benda yang dia up status pasal saya. Masa satu hari tu, masa saya ni bukannya rapat sangat tau dengan cikgu sejarah tu. Kita orang rapat sebab cikgu sejarah tu selalu bagi latihan dekat saya. Dia macam sehari dia bagi 2 set, satu set 40 soalan objektif lah. Masa saya form 5, lepas tu saya disuruh saya pergi dekat meja dia, dekat bilik guru kan, suruh cek jawapan. Nanti dia cek jawapan, and then dia cakap macam ni dekat saya, kalau awak masa ada satu hari tu dia bagi, masa tu hari Khamis, saya ingat lagi hari Khamis, dia nak hari Ahad dia bagi 4 set. Dia cakap macam ni, kalau Aimuni betul semua untuk set tu, cikgu belanja Aimuni makan. Saya tak highlight sangat tahu dekat belanja Aimuni makan tu. Yang ni saya tak cerita dekat kawan baik saya, sebab saya tahu nanti dia akan up status lah apalah. And then saya pun seorang-seorang lah, bukannya saya dengki sebab nanti cikgu tu belanja aku seorang, tak. Cuma nanti kalau saya bagi tahu, dia mungkin lah memang akan dia up status ni. And then hari Ahad tu cikgu tu check, tiba-tiba betul kan, semua betul. Lepas tu cikgu tu cakap, kejap lagi petang kita pergi makan KFC. Lepas tu saya cakap, tak apalah cikgu, tak payah sebab saya tahu nanti kawan saya letih tak. Lepas tu tak apalah, nanti kawan saya macam dia up status semua kan. And then tak apalah, cikgu cakap tak apa sebab cikgu dah janji semua kan. And then saya cakap lah, cikgu bungkus je lah. Lepas tu saya cakap, tak apalah, kita pergi sekali, nanti kita bungkus dekat sana je, Emily nak makan apa yang dia cakap. Dan saya pun bungkus saya pun pergilah. Sebelum saya pergi tu, kita orang masuk tuition dulu. Saya ingat lagi masa tu tuition bahasa Arab. And then cikgu tu pergi kelas, cikgu cakap macam ni, Aimuni jom. Lepas tu kan, saya ingat lagi ayat dia, Aimuni jom. Lepas kawan saya tengok saya tau. Lepas tu saya pun pergi mana cikgu. Lepas tu cikgu tu cakap macam ni, kita pergi makan KFC. Cikgu belanja. Muka kawan baik saya masa tu lain gila, memang lain, betul-betul lain lah. Lepas tu Ustazah bahasa Arab cakap, Aimuni seorang je. Lepas tu saya
cikgu cakap dia seorang je nak raikan apa entah cikgu tu cakap. Lepas tu saya pun pergilah. Saya memang dalam hati tak sedar hati gila masa tu. And then kita orang pergi bungkus balik. Sebenarnya makanan tu ada juga dekat kawan baik saya tau. Sebab kawan baik saya tu dia ada buat juga latihan dekat cikgu. And then saya pun bungkus makanan dekat dia. Saya cakap macam ni, cikgu tu cakap macam ni, Aimin tak nak bungkuskan makanan dekat Nadia, dekat kawan saya tu sekali. Lepas tu saya cakap boleh juga, tadi ikut cikgu lah. Cikgu cakap tak apalah, bungkuskan dia sekali, nanti dia jealous. Lepas tu saya pun bungkuskan lah dia sekali. Saya ingat lagi ayam tu 2 set. Lepas tu adalah set-set kan. Lepas tu saya cakap ni cikgu Syafi belanja, cikgu sejarah belanja. Lepas tu cakap tak nak lah, masa tu memang dia lain lah. Lepas tu saya cakap lah, ini cikgu yang belikan, kalau tak nak bagi orang lain. Lepas tu saya cakap ambil je lah, ada cikgu belanja semua tu. Lepas tu dia pun ambil balik tu. Dia up status juga tau. Saya ingat kan bila dah bagi tu dia dah tak ada isu. Lepas tu dia up status. Saya cakap seronok lah pergi dating, semua jealous apa semua. So saya macam ya Allah, letihnya bila macam ni kan. Tapi saya tak adalah nak balas dia punya status ke apa ke. Tak pernah. Saya tak pernah up status mengata dia balik. Tak pernah. Paling kurang pun saya reply, saya cakap kenapa ni, ada benda yang tak puas hati ke apa ke, saya akan macam tu je lah. And then ada pernah sekali tu kita orang, saya dengan cikgu tu, cikgu tu panggil saya masa tu raya, sambutan hari raya dekat sekolah. Cikgu tu panggil saya. Tu saya ingat kan dia nak cakap pasal tugasan tau. Saya cakap ni, cikgu bagi Aimin ni duit raya ni, Aimin ni buat lah, beli belanja apa-apa. So dia bagi masa tu 50, tak salah saya. Dia bagi banyak masa tu. Masa tu saya tak buka depan dia, takkan nak buka depan cikgu kan. Sebalik tu saya buka. Lepas tu kawan saya cakap cikgu bagi duit raya dekat berapa? Lepas tu saya cakap sama je lah. Lepas tu dia cakap berapa? Lepas tu saya tanya dia, kau dapat berapa? Lepas tu dia cakap dapat RM5. Lepas tu saya cakap RM5 je lah. Lepas tu saya cakap cuba snap gambar. Bapak masa tu saya geram betul lah. Lepas tu saya snap lah gambar, tapi bukan gambar betul lah, bukan gambar duit 50 tu. Saya ambil duit lain, saya snap. And then dia cakap sebab tadi aku ada dengar yang Han dapat duit raya dari cikgu tu banyak. Saya cakap tak ada lah, sama je. Mungkin orang silap faham kot. So saya cakap mungkin silap faham lah. Entahlah, benda yang kadang-kadang simple boleh jadi isu tak bila dengan dia. Saya tak ada apa pun, saya biasa je. Cuma dia pernah cakap macam ni tau, dia teringin nak kahwin dengan cikgu tu. Tu saya macam mungkin dia berkurang semua kan. Saya cakap serius aku pernah ada rasa nak kahwin dengan cikgu tu. Entahlah apa yang menarik dekat cikgu tu pun saya tak tahu. Cuma cikgu tu dia ada masa dia sporting, ada masa dia tegas tau. Lepas tu ada masa lagi satu, dia pandai mengajar. Bila dia ajar kita cepat faham. Bagi saya macam tu lah. Tapi saya tak fokus sangat dekat subjek sejarah, sebab saya ada banyak lagi subjek yang saya nak kena follow up kan. Matematik lah, sebab saya kurang juga dalam subjek matematik. And then pernah satu kali tu dia cakap macam ni, cikgu sejarah cakap macam ni, saya nak pergi dekat cikgu matematik. Cikgu sejarah tu nampak lepas tu saya nak pergi cek jawapan dekat cikgu matematik tu tau. Lepas tu dia tengok saya macam ni, dia jeli. Lepas tu masa saya cek jawapan tu, saya pun tak apalah,
Sarah. Nanti masa saya pergi tu, lepas tak tahu. Jadi macam saya cakap dengan dia, macam saya tidak tak wujud. Lepas tu saya biar je lah, malas kan. Lepas tu esok tu dia cakap macam ni, Haimuni ni kalau tak panggil dia tak datang Lepas tu saya cakap lah semalam saya pergi kat cikgu-cikgu tak tahu je. Lepas tu saya cakap dah lah, kejap lagi rehat, dia jumpa cikgu, kita cek jawapan. Lepas tu saya cakap Nadia, dengan Nadia sekali ya cikgu. Lepas tu saya cakap boleh je. Benda tu kan kadang dia jadi isu tau. Kadang cikgu tu panggil saya, dia up status lah apalah, penat sebenarnya dapat kawan macam ni. Tapi entah kenapa, kekuatan dari mana saya dapat, saya boleh bertahan dengan dia tau. Lepas je dari isu macam ni, saya macam saya lebih berhati-hati lah kalau nak kawan tu. Tak semua orang kita boleh percaya, tak semua orang yang kita rapat takkan tikam belakang kita semua tu. Secara itu saya memang, masa saya masuk Universiti USAS saya pun semua berhati-hati lah memang. Saya ni bukan jenis yang suka bergaduh dengan orang. Saya jenis yang mengalah. Macam saya bukan jenis yang, contohlah orang je pasal dengan saya jenis yang kalau orang yang saya tak kenal, saya jenis yang malas lah, biar je lah, aku ikut je lah, macam tu. Lepas tu pernah masa saya masuk USAS kan, kita orang kan kena duduk asrama, and then kita orang duduk asrama, kita orang ada tiga orang. Saya, budak Sabah dengan budak Selangor. Saya dengan budak Selangor ni okey je, tak ada isu apa-apa pun. Cuma dengan budak Sabah ni mungkin tak boleh masuk lah. Saya dengan dia memang tak boleh masuk. Dengan budak Sabah tu bukannya tak boleh masuk, macam mana, saya dengan dia okey je, cuma dia dengan saya tak okey, macam tu. Pernah satu hari tu, silap saya basuh baju dengan dia. Sebab saya bukan tak suka buat kerja dengan dia, cuma dia suka mengarang-arang orang. Dia suka orang ikut cari dia. Lepas tu ada sekali tu saya basuh baju, jenis saya basuh baju, saya baju tu kita orang pergi kelas je tau, pergi kelas balik kelas, mana ada kotor sangat tak. Lepas tu paling lama pun rendam dengan pewangi lama kan. Dan saya basuh dia macam ni, saya basuh guna sabun, gosok semua kan. And then saya rendam dalam pewangi. Lepas tu saya cakap janganlah rendam dengan pewangi dulu, rendam dengan sabun, dengan pewangi rendam sekejap je. Lepas tu saya try lah, saya malas nak bertekak kan, saya ikut cari dia. Lepas ikut cari dia tu, baju saya yang saya basuh tu busuk tak, sumpah. Bukan saya nak cakap yang dia, tak tahulah kan, hidung dia dengan hidung saya tak sama ke apa, tapi kan saya masa baju saya bau busuk tu, saya cakap dekat roommate saya yang Selangor tu, saya cakap macam ni, sini tak, cuba bau baju aku. Lepas tu dia bau. Lepas tu dia cakap basuh balik je lah. Lepas tu saya cakap, sumpah lah baju ni banyak nak basuh balik. Saya cakap tak apa, basuh je. Saya pun basuh je lah, sebab busuk tak, malu lah kalau pergi kelas baju bau macam tu. Lepas tu dia cakap, kenapa kau tak melawan kan? Lepas tu, aku bukan tak nak melawan, cuma aku malas nak bertekak dengan orang. So, kalau yang dah kenal saya tu tahu lah saya ni macam ni. Saya kalau dengan orang yang macam tu kan, saya jenis yang malas aku nak tekak, malas aku nak bergaduh. Dia jadi macam tu. Okay. Saya ni seorang yang mudah marah. Jadi saya tak pandai nak kawal rasa marah tu. Ni awak kalau macam diorang buat salah dekat awak je, mesti awak cepat marah macam tu? Tak, dia ikut tak. Kalau macam orang yang saya tak kenal kan, saya biar je, malas nak layan. Tapi kalau macam orang yang dah kenal saya, dia tahu lah macam mana. Lepas tu kalau marah tu, marah yang macam mana? Dia marah yang, dia tak marah yang macam
marah betul-betul marah yang sampai pukul-pukul tu tak. Dia cuma marah yang hati saya ni cepat panas so. Kalau macam orang gurau saya ni cepat panas. Okay, faham. Lepas tu kalau buat macam tu rasa macam salah diri sendiri. Kalau saya marah, contoh macam ada orang cakap lepas tu bila saya balas balik, lepas saya balas tu saya rasa salah. Macam tu lah. Okay. Bila awak rasa cerita, awak pernah tak macam mana? Pernah tak terfikir macam mana nak kuat yang semarah? Kawan-kawan saya pernah tegur. Bukan kawan-kawan yang ni lah, kawan yang rapat dengan saya pernah tegur. Yang cuba kawal sikit marah tu, macam tu. So mak saya pernah je cakap, sabarlah, cuba kawal sikit marah tu, macam tu. Tapi dia macam tak tahulah nak cakap. Aimun ni ambil course Kaunseling Islami, betul? Lepas tu pernah tak baca teori-teori ataupun kaedah yang berkaitan dengan macam ni lah nak menangani masalah tersebut? Tak pernah lah. Saya tak pernah aplikasikan teori-teori tu untuk saya sendiri. Okay. Jadi saya sarankan untuk awak cubalah ambil pendekatan macam search Google ke. Lepas tu tengoklah teori-teori yang ada dalam kaunseling Islami untuk cara mengawal kemarahan tu. Lepas tu awak cubalah aplikasikan kaedah tersebut. Okay, saya akan try. Lagi ada apa-apa yang awak nak kongsikan? Tak ada. Itu je. Okey, sampai di sini saja sesi kaunseling kali ini. Terima kasih kerana menyertai sesi kaunseling saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.